Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah dalam siri yang berikutnya, siri yang ketiga ini, kita akan mendengar kisah Isra wal Mi'raj tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad menceritakan rupa paras Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang lelaki yang kurus dan tinggi, berkulit hitam manis dan berambut lurus. Menurut baginda Nabi SAW, Nabi Musa seolah-olah daripada kaum Bani Syanu'ah. Kemudian baginda SAW menyebut tentang Nabi Isa alaihissalam yang dilihat berupa seorang lelaki yang bertubuh sedang, dadanya bidang, berambut kerinting dan berkulit kemerah-merahan seolah-olah seperti Nabi Isa baru keluar dari bilik mandi. Nabi Ibrahim alaihissalam pula dilihat oleh baginda Nabi SAW yang mempunyai rupa yang mirip dengan baginda Nabi SAW. Turut dilihat oleh baginda SAW ialah malaikat Malik yang ditugaskan menjaga neraka dan juga Dajjal. Nabi juga menceritakan yang baginda melihat Nabi Musa alaihissalam berdiri mengerjakan solat di dalam kuburnya. Di langit yang ke-6 ketika bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Musa menangis. Apabila ditanya apa yang menyebabkan baginda menangis, baginda menjawab, "Wahai Tuhanku, budak ini yakni Rasulullah diutuskan selepas aku. Namun orang-orang daripada umatnya yang masuk syurga lebih ramai daripada umat aku." Di langit yang ke-7 ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad melihat baginda dalam keadaan menyandarkan belakangnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari akan masuk ke dalam Baitul Ma'mur lebih kurang 70,000 malaikat dan mereka tidak akan kembali lagi. Dalam riwayat lain disebutkan setelah Nabi Muhammad berjumpa Nabi Ibrahim, ditunjukkan dan didekatkan kepada baginda Baitul Ma'mur. Setiap hari 70,000 malaikat akan solat di dalamnya. Bayangkan keluasan Baitul Ma'mur. Dan apabila mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi kepadanya. Kerana itu adalah kemasukan terakhir yang diperintahkan ke atas mereka. Dan esok 70,000 pula masuk. Dan balik 70,000 masuk pula yang lain 70,000, itulah seterusnya, menunjukkan betapa ramainya para malaikat yang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditunjukkan dan didekatkan kepada baginda SAW Sidratul Muntaha. Buahnya terlihat seperti qullah dan daun-daunnya terlihat seperti telinga gajah. Di pangkal atau di akarnya terbit 4 batang sungai, yang 2 daripadanya tersembunyi dan 2 lagi boleh dilihat. Apabila baginda Nabi bertanya Jibril, Jibril menjawab 2 batang sungai yang tersembunyi itu adalah yang mengalir ke syurga. Adapun 2 yang kelihatan itu ialah sungai Nil dan sungai Furat. Apabila Sidratul Muntaha itu dilitupi dengan arahan Allah oleh sesuatu yang melitupinya, keadaannya akan berubah. Dan ketika itu tidak ada sesiapa pun di kalangan makhluk Allah yang berupaya menggambarkan betapa indahnya dan cantiknya. InsyaAllah saya akan menceritakan apa itu Sidratul Muntaha, bagaimana besarnya buahnya seperti qullah, dan berkaitan dengan sungai, 4 batang sungai di akarnya. Begitu juga apa yang meliputinya, yang terindah itu makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan, yang mengelilingi pohon Sidratul Muntaha. Bagaimana keindahannya, kecantikannya, lawanya. InsyaAllah kita akan kisahkan dalam siri yang berikutnya dan akan didetailkan di dalam kisah Isra wal Mi'raj ini dalam siri akan datang. Wallahu alam.
Qul qul hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.